Okay, this part adalah mixed stream cash flow. Mixed stream cash flow bermaksud a stream of unequal periodic cash flows that reflect no particular pattern. Penerimaan atau pembayaran aliran tunai yang berbeza-beza amount. Ya. Jadi macam mana nak kira mixed stream cash flow ni? Future value or present value of mixed stream cash flow can be compute. Yang pertama, compute dia punya present value ataupun future value of each cash flow at a specified future date. Okay, kira satu-satu dulu. Ya, tahun pertama berapa dia punya future value ataupun present value. Tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Dan selepas dah kira semua tu, campurlah semua. All the individual calculation yang kita buat sama ada untuk future value ataupun present value, barulah kita akan dapat the real accumulated future value ataupun present value. Kita pergi kepada future value dulu. Ya. Kita dah belajar dah macam mana nak calculate future value last week, ya, menggunakan formula tu, ya, ataupun kalau future value n equal to, ya, present value times 0 times, guna table, future value interest factor I N. Ni formula dia. Okey. Kita tengok contoh. Shrell Industries, ya, kilang kabinet, expect to receive the following cash flow. Ya, time 0 hingga time tahun yang kelima. Ya, cash flow dia berbeza-beza kalau kita tengok kat sini. The next 5 years. If Shrell expect to earn 8% on its investment I, how much will it accumulate after 5 years? Ya. Okay. Untuk nak memahami konsep mixed stream cash flow ni, ya, kita kena tengok dari sudut timeline. Ya, kalau kita buat timeline, ini waktu kosong, ya. Kemudian ni waktu tahun yang pertama 11,500, ya, 11. Tahun kedua 14,000. Tahun yang ketiga 12,900. Tahun yang keempat 16,000. Dan tahun yang kelima adalah 18,000. Okey. Dalam soalan ni, dia nak tahu future value pada tahun yang kelima. Maksudnya, di sini. Future value pada tahun yang kelima. Kalau kita letak 18,000 ni pada tahun yang kelima, nilai dia pada tahun yang kelima masih sama. Kerana 18,000 ni, dia hanya dapat pada tahun yang kelima. Ya, pada akhir tahun yang kelima. Jadi, 18,000 ni, nilai future value dia masih 18,000. Ya, kalau kita tengok dekat sini, ya, dia future value dia akan jadi 18,000 juga. Kerana dia diletakkan pada tahun yang sama. Ya, jadi kita kena work out terbalik. Ya, jadi ini N kosong kat sini. N kosong sini. Jadi, ni N1. Ni N2. Ni N3. Ni N4. Ni N5. Ya. Maksudnya, pada tahun yang mula-mula, time 0,
dia tak ada terima apa-apa cash flow lagi. Customer hanya akan bagi pada akhir tahun yang pertama. Ya, jadi pada akhir tahun yang pertama, untuk pergi kepada tahun kelima, dia ada 4 tahun. Ya, 1, 2, 3, 4 tahun. Ya, jadi dia dapat 4 tahun nilai 11,500 ini. Sebab tu N dia jadi 4 di sini. Pada masa kosong N 5. Jadi begitulah seterusnya. Dia N tu dia menurunlah. Ya? Jadi kita kena faham konsep kita nak cari future value ke ataupun kita nak cari present value. Kalau kita nak cari future value, kita tengok waktu ni, contohlah dapat duit raya kan. Setiap tahun awak dapat duit raya. Okey. Tapi duit raya yang awak dapat setiap tahun tu dia generate interest 8%. Ni pada tahun 2020 baru dapat kan duit raya kan. Dia tak earn interest apa-apa lagi. Ya. Jadi duit yang awak dapat 18,000 ni pada tahun 2020 dia nilai dia masih sama. Tetapi tahun lepas awak dapat duit raya 16,000. Ya. Setahun dah dapat kan. Setahun dapat ni dia gain interest 8% kat sini. 8% selama 1 tahun. Jadi dia N dia akan jadi N sama dengan 1 lah. Dekat sini. Pada tahun yang keempat awak terima ni 16,000. Ya, untuk nak generate future value dia, N di sini adalah 1 dan I adalah 8%. Dan kita move back. Okay. So apabila dah kenal pasti N untuk setiap cash flow ini, ya, cash flow dia, N dia akan jadi macam ni. Kita pergi dekat table future value interest factor. Sebab kita nak cari future value, kita pergi kat table future value interest factor pada I 8% N pada tahun yang ini. Ya. Pergi dekat table ni, cari 8%, N sama dengan 4, dapat figure this one. Tapi kalau pergi ke tahun yang ketiga, N3, awak dapat this one. Tahun yang kedua, dapat nilai ini. Dan tahun yang pertama, dapat nilai ini. Tapi N sama dengan 0. Future value interest factor, dia akan jadi 1. So, apabila dapat value table ni, darabkan ni A dengan B, future value A kali B. 11,500 kali figure ni, dapat yang ni. Kalikan semua, total up, dapatlah nilai future value pada tahun yang kelima untuk mixed stream cash flow. Ya, kalau tak faham, awak ulang balik tengok video ni. Ya. Kemudian kita pergi kepada present value. Tadi kita nak cari nilai pada masa hadapan. Sekarang kita nak cari berapa yang perlu diletakkan sekarang untuk mendapatkan nilai pembayaran mixed stream yang ini. Ya, di mana 5 years juga dengan interest 9%. Ini cash flow dia daripada tahun yang pertama hingga tahun yang kelima. Kalau kita nak draw timeline, ya, kosong dia tak dapat lagi. Pada tahun pertama, dia akan terima 400. Tahun yang kedua, dia akan terima 800. Ya. Tahun yang ketiga, dia akan terima 500. Tahun yang keempat, 400. Dan tahun yang kelima, dia terima 300. Jadi kita nak cari apa? Present value at time 0. Sini. Jadi macam mana kita nak pastikan N tu betul? Ini N sama dengan 0. Ni N daripada sini ke sini 1. Daripada sini ke sini 2. Jadi kita follow exactly yang ini untuk cari present value. Ya.
Jadi 400, nilai 400 pada tahun pertama itu N1. Dan seterusnya hinggalah tahun yang kelima. Ya, kena pasti N dulu. Oleh kerana kita nak cari present value, kita pergi kat table present value interest factor. Ya. Kenapa kita tak pergi table present value interest factor annuity? Kerana kita kira individual cash flow satu-satu, ya, single amount. Jadi kita tak pergi kepada annuity. Ya. Dan apabila kita tengok table dengan interest rate 9% N1, kita dapat figure ini. Pergi dekat N2, kita dapat figure ini. N3 dan seterusnya hingga N5. Ya. Apabila kita dah dapat value table ni, kita darabkan, ya, A kali dengan B, kita dapat figure ni yang berikut. Dan akhir sekali kita summation. Kita dapatlah nilai present value pada time 0 1904.75 sen. Maksudnya dia perlu letakkan 1904.75 untuk dia dapat cash flow seperti ini pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-5. Ya. Okey, jadi itu part 2 untuk section yang kali ini, ya.